بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ikhwah para jamaah masjid Manarul Huda yang dibarakati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, pertama kali mana sama-sama kita syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita termasuk umat yang paling mulia sisi Allah Ta'ala, iaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di antara hamba-hamba yang ramai di permukaan bumi ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat menganut ataupun berpegang dengan agama Allah yang Allah Ta'ala rada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang kita senantiasa dan iqrar ataupun sentiasa ucap pengakuan kita dan bahawa kita redha dan kita berpuas hati bergantungnya kepada Allah sebagai tumpuan, sebagai Rabban, Tuhan yang kita meminta segala pertolongan. Dan kita bermegah-megah, kita merasai izzah, kemuliaan karena kita berpegang dengan agama Islam. Dan kita juga menjadi umat, mengaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sayyidul ats-tsaqalain, penghulu bagi dua jenis yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat, untuk mengabdikan diri pada Allah, iaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dikehendakkan ats-tsaqalain ialah jin dan manusia, dan tidak Allah Ta'ala cipta kita manusia dan jin malaikat untuk beribadatnya kepada Allah, ay liyuwahidun, dan untuk bertauhid kepada Allah, untuk menyatukan Allah dan untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah nikmat yang paling besar yang senantiasa kita kena mengucap syukur dan memuji Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran, so kita ucap alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan so kita mengucapkan segala puji itu kepada Allah Ta'ala, yang dia sahajalah yang hidayahkan kita kepada agama ini atau kepada jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tiada boleh sama sekali kita nak mendapatkan hidayah ini laula an hadana Allah, sekiranya tidak daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, dengan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat dan taufik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memilihkan kita menjadi satu di antara kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala di dalam alam dunia ini, beribuan juta manusia yang hidup di permukaan bumi ini.
Jadi itulah menjadi nikmat yang paling besar. Sebagaimana setiap masjid yang mengatakan la nikmatul iman, nikmatul Islam, la wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Kalau Allah Taala tidak kurniakan nikmat-nikmat yang lain pun cukuplah dah nikmatul iman dengan nikmatul Islam yang kita merasai dah tamakninah atau merasai tenangnya jiwa ni apabila kita ada iman dengan Allah dan kita adanya al-Islam sebagai ikutan ataupun ajaran hidup kita. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita sudah ketinggalan seorang ulama yang terbesar dalam dunia. Di hadiah kita dengan dah, iaitu Fadilah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Mesir, beranaknya di Mesir, tetapi tidak boleh tinggal dalam negeri beranak dia. Semenjak tahun 91 lagi dia hijrah kepada negeri Qatar, dan kemarin dulu sudah meninggal dunia, iaitu hari Selasa hari Isnin. Dan semaya Selasa, hari Rabu, dan hari Senin, hari Isnin, dan dia meninggal dunia akhir bulan Safar. Maka semayanya kemarin hari Selasa, dan hari Selasa umur dia lebih kurang 96 tahun, hampir-hampir dengan umur Raja Elizabeth yang mati belum pada ni. Raja Elizabeth pun mati umur 96. Yusuf Qaradawi juga mati umur 96. Tetapi dua kematian ini adalah sangat berbeza. Dua kematian ini sangat berbeza. Kematian raja, dia memiliki istana dan memiliki segala-gala kekayaan dan upacara untuk ke bumi pun mana guna masa hampir-hampir seminggu, dan macam-macam upacara yang digunakan oleh agama mereka lah. Tetapi semuanya tinggal belakang. Hak yang supaya tinggal belakang. Tidak bawa walaupun satu emas, tidak bawa walaupun satu permata, satu mongkut yang mereka pakai semasa hidup di dunia ini, dan menyertai perkebumian jenazah ataupun mayat. Dengan seorang lagi yang mati walaupun bumi asal tidak menerima, bumi beranak tidak menerima, negara Mesir tak terima, sehingga kerajaan Mesir dan melalui Wizarat Al-Awqaf dia lah, Kesuang Saksana dia lah, untuk nak semaya gaib pun tak bagi. Mana tubik setiap masjid hak ada tabian per kita lah. Dan masjid kita ada tabian kan, duk wacula dan cula khamsang kak. Sebab baru ni lah kita kata. Sebab khamsang tak usah semaya Jumaat baru ni lah. Kalau ada ruk rabak rega apa, memanglah tu adalah salahiyat, dan makna kena pada tepat lah, kerana dia adalah berkewajipan. Tapi ada apabila pihak sultah, pihak kekuasaan waktu dengan seseorang yang pernah menjadi ulama terbesar, walaupun dia sudah meninggal dunia, peluang untuk nak sembahyang jenazah gaib pun tak bagi. Padahal mana dia sudah mati, kalau kita kira dia tidak ada kekuasaan dah untuk nak pergi ceramah, untuk nak beri pandangan, untuk nak menentukan kerajaan dan sebagainya. Dia sudah mati. Makna sepatutlah, kalau kita kata sepatut walaupun mati, mana izin kepada karena mereka mengetahui bahawa kalau izin akan lihat kekuatan rakyat, akan jelas
ramai orang-orang yang dapat berkesan dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Termasuk seluruh dunia. Sebab itulah Syekh Ibn Utsaimin dia kata ulama ni ada 3 golongan. Dia bahagikan ulama ni 3 golongan. Pertama dia panggil ulamaul millah. Yang kedua dia kata ulamaul ummah. Yang ketiga dia kata ulamaud daulah. 3 dia bagi. Hak ni dia panggil pandangan ulama lah. Bukan kata ada nas, ada hadis, tak ada. Dia panggil istiqra'. Daripada duk tengok para ulama ni, dia bagi pada 3. Ada orang lain dia dibagi bagi 2, ulama usul, ulama rabbaniyin, hak tu yang pada umumnya. Dan ulama hak jahat dan ulama rabbaniyin, hak tu pada umumnya. Tapi apabila duk tengok di zaman baru ni, dia kata ulama terbagi pada 3 golongan. Nah, ni tidak ada nas lah. Kena tanya nas ya, nas hadis mana bagi ulama. Ayat Quran dah dibagi ulama ni. Ya, setengah bahagian ni semua dia tidak ada nas belaka. Tidak ada nas belaka semua bahagian ni. Sehingga sifat 20 sendiri pun tidak ada nas. Kalau nak turut kata bagi ni ada nas mana. Tapi orang panggil nas di dalam istiqra', musyahadah, pandangan ulama yang duk perhati tengok di zaman dia kata ulama ada 3. Pertama, ia panggil ulama al-millah ataupun ulama ad-din. Ulama yang bergantung dengan agama. Tidak heran. Yang ni tidak heranlah kepada kekuasaan, kepada apa sahaja. Apabila agama lagu tu, maka lagu itulah pandangan dia. Ulama al-millah. Dia tak ada turut mana-mana pihak. Dia turut al-millah, iaitu turut ajaran. Dan mengikut ijtihad dia lah, dan mengikut pandangan, mengikut dawabit dia, mengikut kaedah-kaedah ilmu dia, dan serta hukum-hukum syarak apa semua. Mana ulama yang bertegas di atas hukum syarak, walaupun terpaksa mana belaga dengan kekuatan pun belaga dengan kekuatan. Ia panggil ulama al-millah. Yang kedua kata ulama al-ummah. Ulama ummah ni ulama turut orang ramai. Jadi nampak orang ramai kat mana, dia kat tu. Dia kata ada ni jenis ulama lagu ni. Dan ulama ummah ni nampak orang ramai nak kat mana, maka kita turut kat tu, malah bos. Turut orang ramai. Mudah-mudah kata kita kat ulama pelacak hati patai lah. Pelacak hati patai tu orang ramai. Nampak ramai kat mana, orang pakat nak buat kat mana ramai, maka kita turut dia. Tak ada turut ajaran tak. Tidak turut panggil landasan-landasan tak. Lepas lagi kata ulama ud-daulah. Ulama ud-daulah ni ulama hak semata-mata turut kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintah nak kok mana, walaupun terpaksa kena langgar perintah Tuhan pun, tapi asal daripada pemerintah, ulama ni kena tunduk. Dia kata 3 golongan ni ulama. Maka tak syaklah para ulama kalau nak senang, nak kaya, nak mewah ni, dia kena jadi ulama ud-daulah. Mana kalau daulah nak gapo pun ulama lah yang sokong, memberi sokongan. Ni kita nak jelaslah di dalam apa nama di antaranya Syekh kita ni, Syekh Yusuf Qaradawi ni jelaslah. Mana dia terpaksa kena tinggal tubik semenjak tahun 1961 dia tubik daripada negara Mesir. Mana tak boleh duduk lah. Terpaksa ada orang kena buku ni. Akhirnya dia minta rajuan kepada Raja Qatar. Raja Qatar izin dia duduk di sana. Dan akhirnya boleh sancak lah. Dia boleh sancak Qatar lah. Mati umur mana lebih kurang dekat dengan 60 tahun juga. Dia hidup di sana tu. Mana seumur hidup kita boleh jadi tahun 1991 tu sehingga kita boleh tak ada lagi. Orang kita boleh tak ada lagi. Tahun 60 lagi. Ustaz kita, Ustaz Syekh kita alhamdulillah menjadi salah seorang daripada anak murid Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau nak rayak Yusuf Qaradawi kena Ustaz Syekh kita lah. Saya rayak sepitah lalu ya.
Dan kerana dia sebagai anak murid yang pernah belajar dengan Dr. Yusuf Qaradawi di Qatar. Ya, semasa ustaz saya kita duduk di Qatar, makna dia lah pernah duduk sekali, duduk mengaji, ambil ilmu, dan duduk halaqah, duduk mana kenal rumah Syekh ke apa. Mana ia lebih dekat lah kalau nak rakyat tentang peribadi Dr. Syekh Al-Rahimahullah yang sudah meninggal dunia ni. Bila dia kata dah kita yang Nabi SAW rakyat kata akhir-akhir zaman ni Allah Ta'ala akan intazal ilm, mana ilmu ni akan yaqbidu diangkat dah disebabkan biqabdil ulama, disebabkan kematian para ulama. Ya, kerana ilmu seseorang tu dia duduk dalam dada dia. Kalaulah tidak guna ilmu di dalam mengajar baik dan di dalam tulisan surat baik, maka apabila mati dia sudah habis ilmu. Tetapi ulama-ulama kita ni alhamdulillah, dan kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah orang zaman dahulu, dan banyak karangnya, dan kita tak pelik lah, maknanya tak kagum lah, tak berasa pelik lah bahawa ulama di zaman sekarang pun ada, dan ulama yang rajin dan banyaknya tulisan-tulisan, termasuk Dr. Yusuf Qaradawi ni, dan lebih daripada 100 buah buku yang dia tulis. Bukan 100 butir tak. Kadang-kadang satu buku, satu tajuk tu sampai 5 jilid, 10 jilid, sesa tajuk tu. Mana Roy Quarum hak dia tulis sebagai kitab besar. Nah, kita halus-halus dalam kecek lah. Dan mana tu dia ambil masa mana tulis dia ni. Dan bawah luar negeri, pergi situ, pergi sini, tapi sehingga akhir-akhir dia nak mati ni, dia baru saja tulis kitab hak terakhir lah, mana akhir-akhir kitab dia panggil Fiqhus Salah. Sebenarnya Fiqhus Salah ni sepatutnya dia kena tulis awal sekali, kerana tentang semaya kan. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi ni buat Fiqhus Salah akhir-akhir hayat dia. Nah, kita pun belum baca lagi tu. Belum ada lagi rumah kita boleh hadis semua orang di negara Arab boleh ada dah. Kerana baru tubik lah tahun ni ya. Baru tubik, baru sudah cetak, baru ada cetak lah. InsyaAllah boleh dia akan sapa. Dan kita terkenalnya Fiqhuz Zakat. Masa kita cek dulu kita terkenal. Kitab masalah Fiqhuz Zakat. Fiqh tentang az-zakat, masalah zakat. Dan dialah di antara orang-orang yang pandangan baru, orang panggil pandangan moden. Sehingga banyaklah pendapat-pendapat dia yang belaga dengan ulama-ulama di Saudi sendiri. Tetapi di kalangan ulama, walaupun dia ada perselisihan pendapat, khilaf satu-satu pendapat, tetapi di kalangan ulama tu dia saling menghormati. Dia tidak ada masa maki hamun, kata hudo, caci, dia tidak ada. Cuma panggil selisih pendapat. Dan memanglah benda ni benda khilafiyah biasa. Kalau kita tengok Pak Mazhab sendiri berkhilaf di antara Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Benda khilaf tetap jadi khilaf, tetapi tidak menjadi perbalahan di kalangan ulama. Ini jelas. Maka dia macam-macam lah kitab dia. Fiqhul mar'ah, Fiqhul usrah, Fiqhul jihad. Ia pergi kepada tawajjuh fiqh. Orang panggil kefahaman. Fiqh ni mana mau kita panggil ilmu fiqh. Ya, kita ni kalau ngaji ilmu fiqh kan, kita kena kitabus salah, kitabut taharah, kitabul hajj, kitab muamalat, munakahah, tu ya kita kena fiqh. Tetapi dalam dunia sekarang ni, dunia baru ni, ia panggil fiqhul muasir ni. Kerana benda-benda yang baru yang tak pernah ada di zaman dahulu, perlu ada satu kefahaman kepada ummah. Dan dia ni termasuk orang yang panggil terbuka, panggil buka di segi pandangan dia ke arah barulah, ke arah memudahkan kefahaman tu. Sebab tu kalau kita baca di antara surat-surat dia dan kitab-kitab dia tulisan dia ni, menjadi satu kemudahan di zaman teknologi.
apabila pakar mana dawabit dia buat. Nah, banyak perkara lah. Nah, banyak perkara lah. Kalau kita tengok kitab al-halal wal haram dia, nah, banyak perkara yang dunia lain nak ikut tu. Nah, dulu meletak benda tu benda ni, tetapi apabila dia tubik kitab ni gagaslah dunia. Yang mana satu gabungan dunia baru. Jadi satu perkara yang menjadi perbincangan di kalangan ulama sedunia. Kerana kadang-kadang benda yang dahulu tidak ada dia bawa mari. Seperti benda musik, benda apa ni adalah di antara dia. Tapi orang panggil kata dunia baru ni nak pergi ke arah tu. Ke arah yang ada lubang mengikut apa pandangan yang dia tulis dalam kitab Fiqhul Halal wal Al-Halal wal Haram tu. Sebab itulah orang panggil di antara ulama yang paling berkesan lah di zaman kita. Dalam Qurun 20 ni. Ada setengah kata dia sebagai mujaddid jugalah. Mujaddid panggil naqful fu. Yang mana Nabi SAW kata setiap Qurun ada orang yang datang mujaddidil qarn. Orang yang fulfu dalam Qurun. Setiap 100 tahun tu ada seorang yang Allah Ta'ala hantar untuk membaharui, iaitu islah apa yang telah musnahkan oleh ummah. Maka memanglah ada setengah ulama mengatakan dia sebagai salah seorang dia seolah-olah menjadi mujaddid, walaupun orang lain pandangan, kerana ini tidak ada nas dia panggil. Dia macam-macam, orang ni kata dia ni, orang ni kata dia macam-macam. Tapi nak kata dia ni panjangnya umur 96 tahun ni mengikut bilangan suriat ketik dia panggil apa, mengikut bilangan sakun tu. Kita ni umur sakun ni umur 60 tahun ke dia ni hoksipi ni kesian ayu dah cakap. Tapi kamnuan tam suriat ketik tu dan musingnya matahari. Kalau kita kamnuan tam centarak ketik mengikut peredaran bulan takwim hijrah ni, umur dia 100. 100. Hampir 100 lah. 100 lebih lah umur dia. Sebab 10 hari setahun, 10 hari setahun, 10 setahun tu. Dekat dengan 100 tahun umur dia memanglah umur ratusan. Mana setengah kata sesuai lah dengan umur dia satu Qurun, dan kesan tulisan dia baik, ilmu dia, anak murid dia yang ada setiap pelosok dunia ini boleh digelarkan sebagai imam mujaddid lah. Mana pemimpin yang membaharui. Walaupun dia disekap macam-macam, dituduh macam-macam, dikata macam-macam, tu memanglah menjadi kebiasaan ulama-ulama al-millah. Ulama Imam Ahmad bin Hanbal sendiri diseksa, dipukul, dirotal, dibubuh dalam penjara. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka ini pernah diseksa oleh pemimpin-pemimpin belaka. Dan bukan seksaan itu menjadi satu kesalahan bagi dia. Dan bukan kata setiap ulama yang diseksa, yang didenda, yang diapa ni jadi kesalahan. Kerana ulama itu tidak mau ikut apa kehendak pemimpin. Maka dia mestilah menerima ujian yang tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoalah semoga Allah Taala mencucuri rahmat terhadap roh Imam Yusuf Qaradawi dan dijadikan dia di kalangan hamba-hamba yang salihin, dan diletakkan pada tempat yang setinggi tempat insya-Allah Subhanahu wa taala lah. Dan itulah menjadi harapan kita apabila seseorang ulama yang berjasa dalam dunia, lebih lagi ulama dunia, bukan sekadar ulama mah kita ya, bahkan ulama dunia. Tidak ada seseorang di kalangan orang yang menuntut ilmu yang tidak terkenal. Mana kalau ditanya di orang di Afrika, orang Afrika kenal. Ditanya orang di Eropah kenal. Ditanya orang di Indonesia kenal. Ditanya di India kenal. Mana ditanya di dunia mana orang kenal, mana orang panggil ulama dunia lagu tu. Dan mana ditanya ikut tanya pelosok dunia mana, kalau orang mengaji lah, jangan tanya orang tak mengaji, orang menuntut ilmu, orang duduk dalam, orang panggil dalam ruangan ilmu, apabila mereka kenal bermakna ulama ni ulama dunia. Kalau sekadar kata kenal sekitar 2-3 cangwak,
Malaysia, Indonesia. Hak tu boleh kata ulama ASEAN lah. Mudah-mudahan kita kata ASEAN pun kena Filipin, kena kono lagi. Dah kena pergi kok Kemoja, kena Kemoja dia ni misal kita kata. Dah pergi kok Kemoja, pergi kok Burma, dah kena ke tak dia ni. Kalau kena sekadar 4 5 buah 10 buah ni sekadar ASEAN, nak boleh kata ulama dunia tak boleh lagi. Nah, bagi di Afrika tanya pia dia ni, pia dia ni mana? Tak kena. Tak boleh kata ulama dunia lah gitu. Tapi tak syak lah Dr. Yusuf Qaradawi ni, dan saya yakin bahawa setiap mahallai, setiap institusi pengajian Islam, walaupun bukan peringkat mahallai lah, peringkat pengajian Islam yang tidak kenal kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Malaikat alih-alih hak tak say kepada pendekatan kepada Al-Quran dan Sunnah tu tak ada arah lah. Dan sebab Syiah dia tak say dulu lagi dah tu. Dan golongan Sufiyah hak gulah tu dia tak mengaji dulu dah, kita orang lain mengaji hak dia dah. Tapi hak kebiasaan ulama mana pengajian ni mesti terkenal lah, mesti kenal lah, walaupun banyak dah sikit. Kena adalah isham, orang panggil saham di dalam mengambil ilmu, sama ada ambil daripada dia secara direct ataupun ambil daripada buku tulisan-tulisan Dr. rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah lah. Orang kata ulama ni apabila mati dia peceng. Supaya kita lah esok ni 4.30, dah lagi 29. Lusa 4.30 kan nyayun. Baru ni calon banyak kali dah. Mana duk calon waktu, calon saing waktu kesian ayuk lah cakap dia panggil. Nanti 30 ke wan kesian ayuk lah cakap. Bagi orang kerja kerajaan rumah kita, dia kira boleh kanya. Habis 4.30 letak dah lah jawab dia. Maka bolehlah bamna macam-macam lah mengikut kira nizam kerajaan lah. Bolehlah makan peceng dia, orang panggil sara hidup dia. Sapa kepada rahimahullah, sapa kepada dia mati. Bila dia mati, kalau dia panjang 20 tahun lah dia bolehnya. Kalau dia sebulan dia boleh lah. Boleh dia adalah bandit tok gapo mengikut nizam dia tu. Tapi nak kata ulama juga boleh peceng. Kerana ulama kerja dengan kerajaan Allah Taala. Kerja kerajaan Allah Taala, maka apabila mati seorang alim, dia akan dapat peceng. Ilmun yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang memberi manfaat. Sesiapa yang ada ilmu, balighu anni walau ayah. Walaupun satu ayat yang kita sebar, kita akan dapat peceng melalui sebaran kita itu. Bukan kata orang yang nak boleh makan warasat peceng ilmu ni mesti kena alim siapa Yusuf Dr. Yusuf Qaradawi dah. Setiap orang dan banyak mana ilmu yang Allah Taala bagi pada dia dan dia sebar mengikut apa yang dia tahu. Sebagaimana Nabi kata idza mata al-insan qata amalu illa min thalathin, 3 tu. Ilmu yuntafa'u bihi tu. Ilmu yang memberi manfaat itu adalah peceng para ulama yang apabila mereka ini meninggal dunia, mereka akan dapat balasan peceng daripada Allah Ta'ala. Selama mana ilmu dia memberi manfaat kepada ummah, setiap generasi, tak kira lah generasi beratus-ratus tahun selepas pada dia mati ni, maka sepanjang itulah dia akan mendapati balasan baik pahala daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana ulama-ulama yang dahulu, dan Imam Syafi'i, Imam Gapah kita dah sebut beribu-ribu tahun dah, sampai zaman lah ni kita dah sebut, dah ambil ilmu dia. Imam Nawawi, macam-macam imam, mereka itu mendapat peceng balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita berbanggalah kerana ilmu yang sampai di rumah kita dan melalui golongan-golongan ulama dan yang membawakan Islam, yang membawakan ajaran Islam dan yang membawakan kedudukan Islam yang ada di kawasan kita sendiri, dibawa oleh para ulama, dan mereka itu setengah mereka sudah meninggal dunia. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dan setengah mereka sudah matilah, mana qada nahbahu,
wa minhum man yantazir, dan setengah daripada mereka masih menunggu masa mana pulangnya terhadap Allah Taala. Wa ma baddalu tabdila. Kaedah Allah Taala ni tak tukar. Sunnatullah. Tidak ada siapa yang dapat berkekal hidup di permukaan bumi ini. Walaupun panjang 100 tahun, lebih pada 100 tahun, satu hari dia akan menemui ajal. Dan tiada ada perkara yang dia tinggal melainkan kejahatan dan kebaikan. Emo kejahatan dan emo kebaikan. Maka kita tanya diri kita, dan sebelum balik kita nak meninggal dunia ini, apa peninggalan kita? Dan emo kebaikan atau kejahatan? Sebab itulah kita tengok tentang kelebihan dan makanatul ulama. Dah kita tengok sikit sebanyak tentang kelebihan para ulama. Kita nak satu hadis daripada An-Kathir Ibnu Qais. Dia ceritakan satu kali, dia kata aku duduk bersama Abi Darda fi Masjid Dimashq. Di Masjid Dimashq. Dimashq ni di Palestin, di Suria lah ni. Kurung Damaskus. Bahasa Syia panggil Damaskus. Asal dia Dimashq. Damsyik kita panggil Damsyik. Ataupun Dimas. Syia panggil Damaskus. Kurung Damaskus. Syia. Damaskus bahasa Inggeris kan. Duduk di Masjid Dimashq. Dimashq ni negeri Syam. Kawasan Syam dulu. Negeri Syam ni besar lah. Termasuk negeri Suria lah ni lah. Lebanon, Palestin, Ordon, semua tu panggil Syam lah kau. Lepas tu kawasan negeri Arab panggil Jazirah. Lepas tu negeri Paris. Negeri Balkha, Mawara An-Nahar ni for India, Pakistan, Afghanistan, for ni dia panggil Mawara An-Nahar. Kau Bukhara, kau mana ni? Masa dulu dia bagi lagu tu negeri. Maka pada ketika itu dia kata, Kathir ni kata aku berserta duduk sekali dengan Abi Darda. Siapa Abi Darda ni? Sahabat Nabi. Dan kita pernah dengar seorang tu hadis Abu Darda dengan Ummu Darda, bini ngatuk lelaki tu, dua orang tu. Dan sahabat Nabi belaka yang terbesar lah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jumpa mana? Duduk mana? Duduk di Masjid Dimashq. Fa'atahu rajul. Maka dia duduk, maka ada seorang lelaki datang menemui Abu Darda. Dia katakan, inni ataituka min madinatir rasul. Sesungguhnya aku ini datang menemui engkau daripada Madinatir Rasul. Mari mana? Mari di Madinah lah. Kerana mari daripada Madinatir Rasul. Mari apa? Dia kata fi hadithin. Aku mari ni kerana aku dengar di sana orang rakyat kata ada satu hadis balaghani, sampai kepada aku bahawa engkau pernah cerita hadis tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari jauh daripada Madinah, dah beratus-ratus, beribu-ribu kilo, lebih kurang 1,500 kilo ni, tunggang unta ataupun naik kuda ataupun berjalan kaki pun. Dan mari ni kerana di sana ni terdengar kata hadis ni, orang rakyat hadis ni Abi Darda. Jadi para ulama hadis ni dia nak pergi dengar kepada tuan rakyat kan, apabila tuan tu ada hidup lagi. Jadi dia boleh jadi dia dengar daripada orang yang dengar daripada Abu Darda. Apabila Abu Darda masih hidup lagi, ulama hadis dia kena pergi cari tepat hadis. Kata dia ni rakyat lafaz hadis ni benar ke tak? Supaya dengan tuan rakyat. Tak kira duk mana dia kecuali apabila mati. Dengar kepada orang ni mati dah. Mati dah. Lepas dia kena tanya pula, hadis ni ada orang lain lagi tak dengar? Tu dia taktik nak boleh ambil satu-satu hadis tu bukan dia senang. Ulama dulu dia tak ada jenis nantian, jenis mengigar, dia tak ada. Tak ada kata pejam mata pergi jumpa nak tanya Nabi sendiri, tak ada. Ulama-ulama hadis dulu ni jalan kaki dan naik kuda. Dan bukan kata tuan duduk sini, jasad duduk sini, tuan duduk mayam Mekah, tak ada jenis tu. Kena berjalan kaki, kena naik kuda, naik kuda. Nak pergi tanya satu hadis ya.
Dan kalau mengikut ulama zaman kita ni, payah apa duduk Madinah tu dah. Pergi dekat kubur Nabi, kat pejam mata, tanya Nabi selalulah. Kata hadis kahwin dengan ni, jela ke tak? Dan kalau mengikut hak duk mengajar sama kita lah ni. Boleh jumpa dengan Nabi, balik tabir boleh jumpa dengan Nabi. Ni tak pergi cari Nabi, pergi cari sahabat Nabi duk di Dimash ni. Kerana riwayat kata hadis ni Abu Darda orang riwayat. Lalu tu kena ditanya tu riwayat tu kata sungguh ke tak kata dengar lagu ni. Kerana kemungkinan orang riwayat tu silap. Atas riwayat tak supol dengan Abu Darda riwayat. Orang panggil cara untuk nak takkidkan hadis Nabi. Lalu Datuk Abu Darda kata no, ama ji'ta li haja bel dulu bel dulu dah kita sambung sikit. Kalau tak panjang bel apa kita sambung boleh 10 minit 15 minit. Insya-Allah. Bel apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. لا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في الصلاة. اللهم قوم المحمود للذي وعدته رضي بالله اللهم ليس محمد النبي تنا بالله. Alhamdulillah kita sambung sikit hadis kita ngaji malam ni. Makna seseorang yang datang menemui Abu Darda dan untuk menutupi satu hadis yang dia dengar semasa dia duduk di Madinatul Rasul, bahawa hadis ini diceritakan oleh Abu Darda. Dan pada masa itu Abu Darda duduk di Dimash. Apabila dia datang bersama duduk sekali dengan Abu Darda di masjid Dimash, maka Abu Darda bertanya dia, ama ji'ta li hajah? Ama ji'ta li tijarah?
Nah, ama jita illa li hadzal hadis. Jadi seolah-olah tanyalah, adakah engkau mari ni kerana ada satu hajat ke, ataupun engkau mari ini kerana ada satu perniagaan, mana sambil-sambil ada kerja ke, sambil-sambil mari berniaga ke, ataupun ada hajat-hajat lain mau mari di Dimash, ataupun semata-mata mau mari ni kerana menuntut hadis ni. Kadang-kadang kita pergi sambil-sambil kan, supaya kata lah, gimana di Makkah ke apa, pergi berniaga tapi sambil-sambil belajar. Lain tu kan, tujuan dia lagi berniaga tapi sambil-sambil belajar. Ataupun pergi belajar sambil-sambil berniaga, dia ada belakang macam-macam lah. Tapi orang ni tak ada tujuan lain. Makna tujuan tu tujuan untuk mai tanya satu hadis. Dia kata, "Na'am." Tak ada tujuan lain. Tujuan aku nak mai dengar hadis ni. Qala, maka Abu Darda pun rayak dia. Qala, berkata Abu Darda, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka," tengah hadis ini, "Man salaka tariqan," barang sesiapa yang berjalan satu jalan, mana berjalan berlangkah di atas jalan dan menututi pada langkahan itu akan ilmu, mana berjalan menututi ilmu lah. Nak keluar pada rumah berjalan, ibarat jalan ni bukan berjalan kaki sajalah, dan kenderaan dan sebagainya, mana menututi. Paksa kena berjalan, paksa kena. Kalau di zaman kita tak ada syarat, tak ada berjalan, zaman kita kena naik apa tu bel apa. Tapi ibarat kata keluar daripada rumah untuk menututi ilmu. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah Ta'ala lafalan kata sahhalallah. Allah Ta'ala mempermudahkan jalan untuk dia menuju kepada syurga. Dan kita usaha jalan, usaha tubik pergi menuntut ilmu, sama ada di masjid, sama ada di sekolah, sama ada di mana-mana tempat ilmu ni, Allah Ta'ala mempermudahkan jalan kita untuk syurga. Wal malaikatu, dan bermula malaikat meletakkan sayap-sayap dia ridan li talibil ilmi, dan reda bagi penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya para alim ulama, dan para orang yang ada ilmu, yastaghfiru lahu, diistighfarkan, diminta keampunan bagi dia, mereka yang ada di langit dan mereka yang ada di permukaan bumi ini. Mana manusia dan para malaikat yang ada di langit minta istighfar. Wal hitanu fil ma, dan juga hud ni mana ikan-ikan di laut. Mana ikan di laut juga ikut meminta istighfar. Dan banyak mana ikan di laut. Sebab ikan di laut ni orang duk kutip ikan, orang duk mengair ikan, duk muka ikan ni berapa orang kata berapa turun temurun. Kalau kita duk menara ni, tok nenek kita dulu pun ikat ikan, sampai zaman kita baru ikat ikan, tak habis-habis ikan. Dan maka orang panggil apabila tak habis-habis ni, makna tu banyak ikan di laut yang tiada mengetahui bilangannya malaikat Allah Ta'ala. Semua ikan itu akan meminta istighfar kepada al-alim, orang-orang ulama. Wa fadlul alim, dan kelebihan seseorang alim di atas orang yang abid. Orang abid ni orang yang duduk hanya beribadat tetapi tidak usaha mempelajari ilmu. Ibadat ya putus. Dunia ni tinggal untuk ibadat, tetapi ibadat dia jauh dengan ilmu. Lainlah kalau ibadat dia menyertai ilmu, dan dia abid ni dia tak suka sebarkan ilmu dia terhadap orang. Dia ada amal dia buat serai dia tak sewi ke orang, tak sebar siapa panggil abid. Kalau di zaman Bani Israel, seseorang yang nak boleh gelaran abid ni, dia kena beribadat tinggal dunia ni, tak campur dengan dunia 80 tahun sampai 100 tahun baru boleh panggil kata abid. Itu dalam panggil dalam syariat Bani Israel boleh menjadi abid. Tapi abid tu pun tidak ada kelebihan sama dengan alim ulama yang sebar. Nah, sebab dia kata kelebihan seorang alim di atas seorang abid ini seperti lebihnya
bulan malam namo di atas sekalian bintang. Jadi di segi cerah, di segi besar, di segi jelas kita tengok bulan namo new moon tu, malam 15 tu, super moon tu. Dan kita tengok malam 15 hak bulan namo tu, semua bintang hak lain gelap ni. Dan tak akan nampak cahaya bintang. Apabila cerahnya bulan, cahaya bintang akan gelap. Tapi apabila gelapnya bulan, maka akan lahaklah, nampaklah cahaya bintang di sana, bintang di sana. Walaupun bintang ini hias langit, tetapi apabila cerahnya bulan, maka hilanglah. Dan apabila idza tala'at qamar, apabila naiknya bulan purnama, maka hilanglah kecantikan bintang. Cantiknya bulan purnama sana, cerah dan jelasnya bulan purnama, maka demikianlah kelebihan orang abid di atas kelebihan orang alim di atas orang abid. Seperti bulan purnama dengan bintang yang sudah habisnya cahaya apabila adanya seorang alim sana. Nah, wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama warathatul anbiya, adalah peninggalan penerima pusaka para nabi, dan dialah yang berkewajipan membawa pusaka Rasulullah. Pusaka kita dapat amalan ni pusaka nabi lah ni. Semaya pusaka nabi, zakat pusaka nabi, solat, zakat, siam, semua ibadat ni pusaka nabi. Yang nabi pernah buat seperti apa yang kita buat. Sebab itulah kita usaha supaya setiap ibadat kita nak serupa dengan nabi. Sebab semua itu pusaka yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dan melalui ulama yang sebenarlah, ulama rabbaniyin, ulama yang usaha untuk membawakan kebenaran. Dan bukan ulama bahasa macam-macam, tidak asal, tidak ada dasar, tidak ada sandaran, ikut nak rakyat mengigam mana rakyat, jumpa mana rakyat, itu bukanlah. Dan pusaka Nabi ni ia ada cenuk syirak. Sebab kita nak tengok pusaka dalam dunia ni pun, kalau mati seseorang, bawa nak pergi ambil pusaka, nak pergi own pusaka, nak ada cenuk. Kalau tak ada cenuk, dakwa saja. Oh, tanah ayahku, bawa nak pergi pilihan nama, cenuk tak ada. Ayah kita tak? Tak boleh. Oh, dah lama. Ayah dia gadah lama. Ayah dia jual lama. Cenuk ni memang habis sebab tak ada cenuk. Kita dah dakwa ya cenuk hak kita. Akhirnya kita tengok bukan cenuk ayah kita. Letih lagi. Ulama wal anbiya ya kena ada cenuk hak nabi. Nah, apabila ada cenuk nabi warasatul anbiya. Tapi dakwa tak ada cenuk. Dok mengaku saja bukan dia. Dia dok mengaku kata nabi gitu, nabi gini, cenuk tak ada. Sumpah. Nah, warasatul anbiya kena ada cenuk. Ulama hak terima pusaka nabi, dia kena ada cenuk dia. Nah, baru jadi pusaka Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia kata Abu Darda kata innal anbiya, hadis ni nabi ayalah, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Segala para anbiya tiada meninggalkan pusaka yang berbentuk dinar dan berbentuk dirham. Wa aurathul ilma, yang dia mempesakai dunia ini ialah ilmu dia. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang sesiapa yang dapat menerimanya, maka sebagai penerimaan dengan habuan yang sempurna. Mana penerimaan ilmu tu pun tak sama. Orang ni dia terima banyak ni, tu orang ni keadaan ilmu lah, keadaan ulama pun dia tak sama. Supaya orang mengaji lah, seseorang yang mengaji dengan tok guru, dan 10 orang anak murid dia pun tak sama penerimaan terhadap ilmu yang diajarkan oleh tok guru dia. 10 orang bukan kata supaya belaka. Nah, dia ni dia menerima banyak ni, dia ni dia menerima banyak, demikianlah. Dan orang yang terima pusaka, dan setiap ilmu pusaka yang diterima oleh Nabi, pusaka yang menerima dari Nabi, dan setiap generasi itu dia tak sama. Dan sahabat terima rapat dengan Nabi, taitaq pada tabi'in, sehingga melalui mereka lah sampai di zaman kita, melalui ulama dan melalui tulisan-tulisan yang kita nak belajar tak habis-habis di zaman kita ini. Dan buku-buku mereka, karangan mereka, hadis-hadis mereka. Dan sebab itulah
Ibnul Qayyim dia ta'liqkan hadis ini, dia kata innal ulama warathatul anbiya ini, dia kata bi anna dhalika min a'zamil manaqib li ahli ilmi. Hak ni sebesar-besar gelaran yang diberikan kepada ahli ilmu. Dia gelar hak besar sekali. Orang Timur Pusaka. Elizabeth baru ni mati, dia Timur Pusaka dia. Malik Charles. Dia King Charles Tisam, dia Timur Pusaka dia. Segala kekayaan Elizabeth, segala istana yang duduk beberapa buah negara Scotland ada di situ, ada istana puluh-puluh istana yang terbesar, semua tu orang yang Timur Pusaka dia Charles. Lepas pada Charles anak dia William, lepas pada anak William pula tu Timur Pusaka dan mengikut tertib kerajaan raja dia. Tapi yang menerima pusaka para anbiya ini ulama, dan bukan seorang. Hak tu seorang ya Timur Pusaka. Hak ni tak bukan seorang ulama. Sesiapa yang boleh ambil bihazin wafir, maka tidak ada sakat orang yang menerima pusaka daripada Nabi. Kerana pusaka Nabi ni bukan berbentuk harta, bentuk ilmu. Bentuk ilmu boleh menerima sebanyak mungkin di kalangan umat dia yang ada ilmu. Kerana apa yang kata? Kerana anbiya, para nabi ini khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, fawarathatuhum, maka orang-orang yang menerima pusaka daripada mereka khairul khalqi ba'dahum, adalah sebaik-baik makhluk selepas daripada mereka itu. Allah dah. Mana orang terima pusaka para nabi ni sebaik-baik makhluk sisi Allah. Mana orang menerima pusaka dia bermakna sebaik-baik makhluk selepas daripada nabi. Katalah kita kalau terbanding dengan raja tak ada, orang yang ada sultan kekuatan, lepas pada mati mak dia, anak dia, maka menerimalah segala kekayaan, kemewahan, sultan, kekuatan yang diberikan oleh mak dia yang sudah meninggal, raja tu. Tetapi hak tu semua akan habis belaka. Tidak ada peninggalan, tetapi ilmu ini tetap ada selama mana adanya malai dan syiar, dan menjadi satu kebaikan. Sebab itulah saya kata ulama ini adalah manusia yang lebih berhak menerima pusaka para anbiya, sehingga dia ambil pusaka ini dan pikul pusaka ini tabligh atau menyampaikan agama ini kepada manusia. Maka melalui ulama ni lah yang membawakan ilmu Islam kepada seluruh pelosok dunia. Dan sampai kepada Shimal Afrika dan tanah Batik Afrika, sampai kepada Eropah, sampai kepada Tawib benua, sampai kepada Australia, sampai kepada akhir negeri Madagaskar ke gapo ikutlah, Casablanca, macam-macam ni Islam sudah sampai. Siapa yang bawa lagi? Para ulama dan para pendakwah dan ulama-ulama. Berkata Sufyan al-Uyainah, dia kata setinggi-tinggi manusia sisi Allah Ta'ala kedudukan, man kana bainallah wa baina ibadihi, mereka yang ada di antara Allah dan antara hamba dia ialah para anbiya dan para ulama. Itulah tinggi sekali. Dan katanya Sahl Tustari katanya, man arada an-nazar ila majalis al-anbiya, sesiapa yang ingin untuk nak lihat perhimpunan majlis para anbiya, maka lihatlah kepada majlis ulama, fa'rifu lahum dhalik. Maka kenalah kedudukan mereka. Sebab itulah Allah yarham ni Dr. kita panggil Mullah Yusuf Qardawi. Melayu tu Mullah Yusuf Qardawi. Kita panggil Mullah, Allah yarhamlah, Allah yarham ni dia usaha buat satu pertubuhan yang panggil Ittihad al-Ulama al-Alami, perhimpunan para ulama sedunia. Baru ni seorang, dulu dia jadi ketua, baru ni ia tak seorang namanya Raisuni, seorang Maghribi. Tapi ada penahas sikit, kecek hakan sikit, dia minta la tubik daripada ketua Ittihad ni. Maka dilantik orang ganti dia raksakan ni orang Indonesia, ngaji di Madinah sekali dengan Syekh kita lah, mari ambil rangwan baru ni di kuliah jalan tu. Dan lepas pada yang klik ni orang lantik dia sebagai raksakan setahun lah, sebelum daripada nak pilih yang lain.
Dan dia kata dia usaha untuk nak himpunkan ulama-ulama sedunia, walaupun bukan semualah. Ada setengah negeri tak hantar, tak segi jadi admun, tak segi jadi panggil tuan ataupun semacik klum pun ada. Yang masalah kerana dari negeri, kerana Islam ni pecah kuat, dunia Islam ni berpecah, tidak ada bersatu. Dan dia usaha untuk nak bersatukan ulama dulu. Kalau ulama tak bersatu, payah nak menyatukan manusia, payah nak menyatukan ummah. Ulama tak bersatu dah, macam mana nak, pernah kita kata lah, for ulama sendiri duk balah, macam mana kita nak bersatu? Lalu tu dia usaha untuk nak menyatukan ulama supaya dapat menyatukan ummah. Apabila tak ada satu ulama, macam mana nak menyatukan ummah? Dia sebab kita sebab nak bersatu kena pakak kata ada dakwah, nak bersatu kena ulama lagi duk balah kita, macam-macam. Lalu tu dia usaha buat pertubuhan ni. Tahun lebih kurang tahun 2004 gitu mula-mula dia buat. Mudah-mudahan apa kita dengar dan kita berdoalah semoga Allah Ta'ala mana merahmati beliau dan yang sudah meninggal, dan merahmati kita yang masih ada lagi, dan berteruslah kita di dalam menuntut ilmu. Dan walaupun kita tak jadi alim, jadilah orang muta'allim, orang belajar, ataupun mustami'in, orang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat, alim pun tak, mengaji pun tak, dengar pun tak, jahil. Lepas tu lebih-lebih lagi takutnya jahil murakkab, tak tahu kata jahil, kecak ikut dia hak agama, dah ikut dia mengajar hak agama, tak erti hak agama. Nahum sikka pun tak kena baca, ayat Quran baca tak kena, dia mengajar hak agama. Kita di sini masyarakat kita ni suka lagu tu, suka dengar mengajar jenis, suka jenis tak ada wari hadis, jenis royak benda-benda pelik, masyarakat kita suka. Ya masyarakat kita kenal lagu tu. Kalau mengajar hadis, mengajar Quran tak boleh dengar ni Quran hadis ni, kita tak siapa darajat, tak siapa peringkat, kena kita dengar duk suka, duk mengilah, duk nak dengar. Ni masyarakat kita duk lagu tu, tak ada. Dan kita usahalah supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang usaha mempelajari menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang mendekati dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah ilmu yang barakat, ilmu yang dibawakan oleh para ulama satu zaman ke satu zaman sampai di zaman kita. Jauhlah daripada ilmu yang tidak ada dasar. Kalau riwayat hadis tak ada hadis mari mana. Dan dalilnya ada dalam kitab. Kitab ni memang ada. Tidak orang tak dakwa, tapi kadang-kadang setengah kitab tu kitab hak hipun segala hadis palsu. Kita kena dakwa tak ada dalam kitab. Tapi kitab hak palsu tu pada awal tu, benar ni hadis ni ada dalam kitab, tapi kitab tu hak himpun hadis palsu. Tak layak kita apa? Cuba layak kita apa hadis ni. Ya benar palsu, ya kena duduk dalam kitab hadis palsu. Ya tak boleh duduk dalam kitab hadis sahih. Sebab ulama kalau hadis ni Allah beringat semua ulama dulu. Sehingga ada satu ilmu, orang panggil ilmu dedah. Supaya ilmu doktor bomo tu bomo nak wini cap penyakit nak gapo dia belah kan. Orang mati kan, apabila nak cana susuk kena dia kena belah. Tengok dia belah, tengok gapo dalam dia cana susuk, dia kena belah, al-jarh wa ta'dil dia panggil. Maka ulama hadis belah orang, tengok cek orang, cek gapo, untuk nak tubiknya hadis yang bersih, yang tidak ada satu lupa pun hak orang panggil tu bui lupa boleh bahang dia kat situ. Tak ada tutuh habis lubang-lubang kata boleh nak bohong terhadap Rasulullah. Ada selubang yang kata kemungkinan dia ni boleh bohong, tak tengok lalu. Kerana apa? Kerana hadis ni din agama. Dan hadis ni hak Nabi. Ulama dulu yang beringat, kita lah ni tak beringat. Ikut mari hadis. Hadis belaka asal bahasa Arab. Orang panggil kata lagu tu bukan ulama lah. Tidak boleh sepatutlah diberi gelaran ulama, dan kerana ulama Rabbani ini mereka terlalu warak dan takutnya untuk nak bohong terhadap Nabi SAW. Seseorang kalau dia berani bohong kepada Nabi, memang gelaran dia boleh bohong belaka. Kalau hadis dia berani riwayat hadis maudhu', hadis tak sahih, kalau kod lain dia boleh buat belaka, kerana terhadap Nabi dia tak takut dah. Macam mana nak takut pada benda-benda lain? Dan pada Nabi dia berani dan bohong, benda lain beres. Benda lain ini lah. Dan kalau terhadap Nabi dia berani bohong lagi, benda Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, maka benda lain dia berani buat. Walaupun zahir kita tengok lekok dahi, zahir pakai subah besar, zahir pakai tu pakai, zahir tak payah. Zahir ni kita boleh, zahir ni daging bukai subah apa pakai zahir.
tapi yang pentingnya ilmu dan pentingnya dalam isi yang dibawakan itu. Nah, maka itulah mudah-mudahan dah malam ni panjanglah dan mudah-mudahan sekat lah. Mudah-mudahan apa itu dengar kita sama-sama dapat amal insya-Allah. Dan ada salah silap tu saya maaf. Aku qauli astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.